akan saya mulakan amali macam mana nak mendevelop aplikasi ataupun menggunakan smartphone untuk collect data. Lepas tu dapat data, kita akan bincangkan macam mana nak olah data tu ya. Okey, so ini adalah contoh. Kita ada yang berbayar, kita ada yang cuma. So tuan-tuan dan puan akan saya sharekan yang percuma lah. Kalau tuan-tuan dan puan ada rezeki lebih, boleh beli yang berbayar lah. Macam yang ArcGIS ni adalah berbayar, yang QGIS ni adalah percuma. Harga dia berapa? Harga dia tak silap, harga dia lebih mahal daripada Veloz lah. Okey, ArcGIS kalau yang commercial license ya, lebih mahal daripada harga kereta lah. Itu je nak. Okey. Kalau yang education punya murah. Kalau yang ArcGIS ni education punya murah. Kalau yang selain daripada education macam PKD bukan education lah, dia agak sikit mahal. Biasa yang beli tu adalah JUPEM, Plan Malaysia, dia panggil sebagai ahli geometrik. Jabatan sepatutnya boleh diadakan. Sebenarnya kalau tanya saya lupa nak cakap salah satu contoh file contoh-contoh file yang ada dekat dalam tuan-tuan dan puan punya bangunan ataupun pejabat. Contohlah tuan-tuan dan puan dah pernah beli, siapa pernah beli peta dekat JUPEM? Tuan-tuan dan puan pernah beli peta kan? Kalau tuan-tuan dan puan tak pernah beli peta, tak apalah, mungkin tuan-tuan dan puan dapatkan peta daripada JUPEM. Peta pada JUPEM tu sebenarnya telah ada maklumat spasial lah, cuma dia tidak di-digitalizekan lagi. Kita panggil sebagai digitalization. Sebenarnya peta daripada JUPEM tu kita boleh digitalkan. Pakai smartphone pun boleh. Kita ambil je gambar cantik, tegak-tegak, HD, kemudian kita boleh plotkan according to the georeference yang sesuai dan kita boleh plotkan. Tapi benda tu dah tak susah lah sekarang ni, sebab map-map tu saya dah ada. Nanti saya bagikan. Tuan-tuan dan puan juga boleh dapatkan map saya dekat saya punya GitHub repository. Kalau anda pergi ke satu tempat dinamakan sebagai GitHub. GitHub ni adalah salah satu repository untuk kita meletakkan bahan-bahan yang berkaitan dengan programming dan juga computer science. So tuan-tuan dan puan boleh pergilah GitHub saya juga iaitu Kaji Data Online. GitHub Kaji Data Online. Ini semua saya bagi tahu sambil-sambil lah kan. Nanti senang tuan-tuan dan puan boleh terus dapat apa sebenarnya yang saya mahu sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, yang ini Kaji Data Online Ismail Sakdo. Saya panggil Ismail SAKDO. Student saya panggil Ismail Sakdo. Alright, so kalau tuan-tuan dan puan pergi kepada saya punya GitHub, dalam ini insya-Allah ada map-map yang berkaitan dengan Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak. Cuma ada juga map-map di Malaysia yang saya tak letakkan lagi lah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan akan nampak macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan akan nampak lah ada Arduino dan sebagainya. Ini semua adalah program-program komputer yang saya tulis lah, ataupun saya share dan saya edit sebagai tujuan aplikasi untuk tujuan pembelajaran. Sebab kadang-kadang kita banyak buat analisis berdasarkan kita tekan butang kan. Tapi saya kena ajar juga orang-orang yang advance ni macam mana tak payah tekan butang dah. Kita tekan save je, contoh dia analyse sendiri, dia terus bagi result sendiri. Jadi tuan-tuan puan boleh lihatlah dekat sini ada satu maklumat yang saya sharekan iaitu JKNK_Kemam. Yang ini untuk workshop kita hari ni. Kalau siapa-siapa yang nakkan map Kelantan, anda boleh tulis je Kelantan, maka akan ada Kelantan map lah kat sini. Kat sini saya dah sharekan Kelantan map. Nanti saya share lagi lah map-map yang ada. So tuan-tuan puan boleh dapatkan map ni, boleh terus gunakan map ni di PKD masing-masing. Tak payah pakai, bukanlah kata tak payah pakai map yang fizikal tu. Dah beli kan? Cuma pakailah. Cuma kalau boleh, yang pin-pin tu tadi, kan biasa kita buat penyakit kan, kita ada pin-pin betul kan? Kita pin tu biarkan tapi di sudut dipanggil museum. Kalau boleh lah cara dengan saya. Jadi yang kalau boleh kita biarkan guna yang digital. Kalau boleh tapi saya tahu benda ni ambil masa untuk kita membudayakan proses pendigitalan ni. Tapi insyaAllah lah daripada Urus Setia punya effort ni, saya dah nampak lah kita dah ke arah tu. Alright, tuan-tuan dan puan sekalian, selepas itu kita pun faham. Saya cuba tamatkan sebelum jam 10 sebab lepas tu kita akan terus buat sedikit latihan amali. Tuan-tuan dan puan boleh terus guna smartphone untuk collect data. Cuma saya minta maaf lah sebab semalam saya cuba cari bakas punya borang. Saya tak nampak dan jumpa maklumat borang bakas. Tapi kalau tuan-tuan dan puan ada contoh yang adalah hard copy, contoh, saya boleh tolong untuk buat pendigitalan borang tu supaya lepas ni tuan-tuan puan pakai borang yang online. Jadi dia akan terus senang lah kan, senang. Jadi kita punya siapa-siapa kawan-kawan kita yang bekerja bawah kita ni memang tak ada alasan yang dia orang tak boleh nak pergi collect data. Yang lebih pentingnya JKN, sebab JKN boleh tahu anak buah bawah ni buat kerja ke tak hari ni, esok buat ke tak, ada data tak masuk, macam tu. So return kita dan sebagainya akan terlaksana dengan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.
Tapi ramailah orang takkan suka idea saya ni sebab boleh nampak kan, lepak minum kat mana pun boleh nampak. Contoh. Okay. Yes, tuan. Macam kalau dekat bakat, kita ada ibakat dan borang tu. Betul. Online kat dia. Okay. Kalau ada borang ibakas tu, tuan boleh tunjukkan saya output yang boleh dikeluarkan daripada ibakas tu pun bagus. Kalau saya boleh tahu API daripada aplikasi tu lagi bagus sebab kita boleh terus tarik API tu masuk dalam database kita sendiri, contoh. Ataupun kita boleh terus pergi kepada kita punya visualization. Contohlah. Tapi saya untuk maklumat lah macam CDCIS, ibakas ni saya tahu KKM ada sistem. Cuma saya tak tahu sistem tu dia punya framework macam mana, dia punya interface macam mana kan. Tapi interface saya pernah tengok lah. Cuma dia punya user friendliness dia tu. Tapi tak apa, mana yang ada tu nanti tuan-tuan puan boleh leverage. Yang saya ajar ni sebenarnya kalau boleh tuan-tuan puan jangan ingat saya nak replace apa yang KKM buat. Tidak tapi sebenarnya lebih kepada nak memudahkan apa yang KKM sekarang dah buat ya. Okey, ini contoh istilah yang kedua. Pertama saya nak bagi tahu ayat yang kat sini saya nak cerita adalah raster. Raster ni sebenarnya apa? Gambar. Contoh, saya ambil gambar map. Gambar map yang saya ambil tu dipanggil raster. Tuan-tuan dan puan nampak gambar dalam Google Earth, print screen, itu dipanggil raster. Itu istilah dia. Okey, yang kedua dipanggil sebagai istilah vektor. Vektor ni adalah data yang dalam bentuk shapefile ataupun yang sama waktu dengan dia. KML, DGW, GMP. Biasa kita akan pakai SHP. Shapefile ni adalah file yang telah diolah dan ada maklumat geospatial. Okey, ini nanti kita akan bincangkan kemudian. Okey, ini perkakasan. Dulu pakailah kan papan terkunci monitor. Sekarang ada ke? Sekarang dah tak ada Ada kadang-kadang kita tak pakai dah benda ni. Plotter ada lagi lah plotter. Kita ada map yang tadi kan, map digital tu. Kita boleh masukkan. Plotter tu akan boleh print dan agak ada juga scanning scanning plotter yang besar. Okey, ini personal lebih pada human resource. Tuan-tuan dan puan hadir pada kursus yang dijalankan pada hari ini, alhamdulillah. So kita kena gunakan maklumat. Dan yang paling penting sebenarnya kita perlukan juga sedikit pengetahuan mengenai programming language sedikitlah pengetahuan. Okey, ini kaedah. Saya skip. Ini semua adalah benda-benda yang nak ceritakan apa yang kita nak buat. Okay, hari ini kita akan cuba buat apakah yang dipanggil sebagai data spatial dan apakah yang dipanggil sebagai data attribute. Ini dua penting Kalau anda pernah belajar SPSS, siapa pernah belajar SPSS? Epic Info Statistical Software. Siapa pernah belajar? Tak ingat Saya pun kena ingat sebab memang saya kena ajar itu. SPSS ni memang kena ajar lah. Tapi nak cerita, student yang keluar 2023 pun SPSS pun diorang tahu. Jadi kalau anda tak tahu, tuan-tuan dan boleh style like lah. Style like lastik kepala tu. Macam tu. Tak ada lah gurau macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan belajar sekejap lagi macam mana data ni kita akan ambil, kita akan olah dia, kita akan massage data tu dan kita akan masukkan dalam maklumat spatial, kemudian kita analisis. Okey. Saya akan tunjukkanlah beberapa contoh supaya tuan-tuan dan puan dapat buat bersama-sama saya. Kemudian kita boleh raikan data-data tu untuk tujuan kita punya testing Okey, ini contoh data spatial. Kita ada data yang kita ambil daripada kapal terbang ataupun drone ataupun kita boleh ambil daripada satellite image dan kita boleh raster, daripada raster image tu kita boleh digitalize kan. Mana kita boleh nampak sungai kat mana, bukit kat mana, gunung kat mana. Walaupun gambar tu daripada gambar satellite, sebenarnya kita dah boleh bezakan mana sungai, mana yang bukan sungai. Yang itu contoh dia. Okey, ini attributes. Attributes tak lain tak bukan adalah macam variable lah. Kalau anda belajar tentang statistics, kita ada variable, kita ada skala. Skala pun tuan-tuan jelaskan. Macam kita ada nombor bulat, kita ada nombor tak bulat. Bukanlah nombor real number, nombor ada perpuluhan lah. Satu lagi nombor bulat. Nombor bulat ni integer. Okey. Alright, ini maklumat. Contoh, kita ada maklumat tanah. Ini kalau aplikasi pejabat tanah lah. Tapi tuan-tuan dan puan kebanyakannya lebih fokus kepada penyakit, iaitu point data. Tapi kalau tuan-tuan dan puan ada data maklumat spasial seperti ini, sangat bagus Anda boleh dapat daripada majlis, anda boleh dapatkan data daripada JUPEG. Sebenarnya dia orang dah ada dah lot cadastre. Lot cadastre ni maknanya lot setiap satu tanah ni lah. Jadi kita boleh tahu tanah ni berapa orang, kat sini duduknya berapa orang, kat mana risiko yang ada dan sebagainya. Okey, jenis-jenis data JS. Okey, ini contoh kita ada data raster, gambar dan kita ada data vektor yang telah digitalizekan. Okey, ini kita akan buat sekejap lagi. Kita tak buat yang ni sebab yang ni ambil masa lah nak lukis dalam map. Saya cadangkan yang ni nanti anda boleh rujuklah pada video YouTube saya macam mana kita nak buat pendigitalan map. Kita dah beli map tapi map tu manual tapi nak jadikan dia digital. Jawapan dia masih boleh. Okey, ini vektor data yang telah digitalizekan. So kita boleh nampak ini contoh data vektor kita dalam bentuk sungai. Data GIS ada 3 yang utama. Pertama adalah point data, yang kedua adalah line, yang ketiga adalah polygon. Ini 3. Pertama
shapefile ataupun gambar bentuk. Yang kedua adalah line. Yang ketiga adalah point. Ini. Okey, kemudian kita ada contoh. Ini data yang reality, ini data vector, yang ini data raster. Raster ni gambar lah, gambar yang kita ambil. Alright, geometry JS. Okey, kita ada point, line dan juga polygon. Ini kita akan pakai. Okey. Apa yang susah untuk point? Yang lampu lagi? Orang lagi? Apa lagi yang susah untuk data point? Tempat stesen persampalan air. Pakai point lah. Lagi? Apa lagi yang susah untuk point? Kepala pipe. Boleh kalau nak setiap kepala pipe rumah tu kita letak GPS dia. Aja ya, tapi biasanya taklah kita letak dekat TPO, SRO lah, yang tempat-tempat penting. Sama juga dengan yang kita letak fasiliti kita. Contohnya kita bina tandas curah, bukan tandas curah, maaf. Yalah, tandas curah ke, kita bina perkhidmatan kesihatan yang kita bagi kepada masyarakat. Jadi kita boleh mapkan, kita plotkan ya. Tempat-tempat tu kita boleh letak point. Line ni biasanya untuk kapal terbang pula. Sungai, jalan raya, kereta api. Polygon ni lebih kepada bentuk bangunan lah. Contohnya bangunan, lagi apa? Ladang lah. Kalau ladang tu besar kita letak. Tapi kalau ada setengah-setengah orang, kalau pokok tu nak lebih accurate, nak tahu setiap satu pokok tu kan umur berapa, dia akan tagging setiap pokok. Kalau tak silap saya lah, di majlis perbandaran yang hebat-hebat, dia orang tagging lah pokok. Setiap pokok dia ada koordinat dia. Dan setiap pokok tu punya koordinat dia ada dia punya value dia. Pokok ni umur berapa, pokok mana yang nak kena potong, jenis pokok yang macam mana dan sebagainya. Dia punya architect landscape lah akan buat begitu Okey, ini saya dah bagi tahu tadi. Alright. Prinsip pemrosesan data, kita ada data conversion, entry dan juga migration. Alright, ini contoh alat yang digunakan untuk kita proses lah raster image kepada digital. Okey, data entry. Tuan-tuan puan biasa buat data entry kan? Ini bukan tuan-tuan puan lah. Tuan-tuan puan punya team lah, anak buah kadang-kadang kena buat data entry. Macam tadi tuan ada maklumkan kita ada sistem e-bakas. Ada apa lagi? E-bakas, e-dengi, e-mizal. Ada belaka semua semua ada key Saya pause sikit lah sebab nak bahan kan. Sekarang dah nak habis dah ni. Slide ni, sekejap lagi kita terus buat praktikal Okey, ini kita akan gunakan sekejap lagi. Kita tak gunakan yang ni. Yang ini adalah contoh aplikasi-aplikasi yang ada mengenai geospatial. Ada setengah negeri yang memang dah ada inisiatif tersendiri. Dalam negeri Kelantan saya tak pasti. Tapi di Johor sebagai contoh memang dah ada dipanggil sebagai Geo Johor G-E-O-J-O-H-O-R Geo Johor. Geo Johor ni dia memang dah ada maklumat spasial yang lengkap. Taklah lengkap sangat, taklah real time, tapi boleh tahulah daripada bulan ke bulan kita boleh nampak penggunaan zon tanah ni, kita tahu yang mana pejabat tanah dah luluskan untuk pembangunan di kawasan mana, dia agak transparent, dia tahulah kat mana nak dibangunkan. Ini anda boleh tengoklah. Di Kelantan saya rasa boleh dicadangkanlah kepada JUPAM negeri ataupun relevant agencies untuk adakanlah benda-benda yang berkenaan. Okey, ya ini adalah habis. Okey, ini maklumat saya. Nanti tuan-tuan boleh dapat maklumat ni. Baik, ada beberapa soalan sebelum kita pergi buat latihan? Kita lihat pukul berapa tuan? 1. Kesian dong kalau pukul 1. Ya tuan. Kita macam yang lagi plot macam bos ni page 15 orang public place. Macam mana tuan? Untuk maklumat dari segi dashboard. Contoh yang macam ni lah tadi yang tuan masukkan ni, yang ni. Public boleh access. Okey, dia sebenarnya tertakluk kepada tuan punya polisi. Kalau tuan nak bagi, tak ada masalah. Kalau tuan tak nak bagi pun tak ada masalah. Tapi kalau prinsipnya, secara prinsip ni lah pada pandangan saya, kita kena ada yang mana public boleh tengok, yang mana public tak boleh tengok. Sebab public kita ni takut dia buat cerita yang dongeng lah, ataupun dia buat cerita yang negatif lah kan. Dia tak faham lagi benda tu raw lagi kan. Betul. Yang itu saya setuju tuan. That's why saya cadangkan kalau tuan-tuan puan nak gunakan dan publish yang untuk public, dia mesti data yang telah dibuat pemprosesan. Data yang telah diproses. Yang saya tunjuk ni contoh data raw. Data raw ni lebih kepada tim kita lah, ni internal. Kita sama kita. Maknanya JKN dengan PKD, PKD dengan JKN dengan unit macam itulah. Tapi kalau untuk hantar ke public, biasanya sepatutnya JKN akan ada dashboard tersendiri untuk dia sharekan secara umum. Maknanya dalam minggu ni mana kawasan yang agak berisiko dan sebagainya. Cuma saya pun tak fahami kepada buat aplikasi. Sebelum buat, saya akan ajar macam mana nak gunakan aplikasi yang orang dah buat. Macam tu. Ada soalan Tak ada Okay, kalau tak ada, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang macam mana cara nak gunakan aplikasi yang sedia ada. Kemudian kita akan boleh terus buat amali ke insinyur? Boleh? Boleh. Kita buat amali terus lah, boleh ke?